Rancangan Kampung Kul ini diterbitkan dan ditaja oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Kalau mari di Gua Musa ni, memang tak sah lah kalau kita tidak menginap di Hotel Kesedah. Di Hotel Kesedah ni, memang tempat duduknya selesa, tempat tidurnya selesa, memang tempat yang berhawa dingin dengan kemudahan yang lengkap. Okey, lah ni kita ada di Kesedah Hotel. Perut pun dah lapar. Okey, jom kita makan nasi kerabu. Dan yang paling pentingnya, di sini ada satu kafe yang menyediakan makanan yang istimewa lah. Pada hari ini, kita nak makan nasi kerabu. Nasi kerabu ni, nasi kerabu Kelantan yang dihasilkan oleh Hotel Kesedah. Kalau kita tengok sini, dia ada pelbagai lauk. Kalau kita tengok ni ada daging bakar, kita ada ayam bakar, kita ada lada solok, kita ada telur masing, kita ada keropok, kita ada budu, kita ada sambal tumis, kita ada sayur campur, kita ada pelbagai-bagai jenis lagi lah makanan yang sesuai dengan nasi kerabu tadi. Jadi, kalau kita tidak merasai nasi kerabu di Hotel Kesedah ni, memang rugilah kalau kita duduk di Kelantan kak. Saya pun kecu air liur dah rasa ni. Tengok lauk istimewa dengan paling penting sekali, ada budu, dia penyek pula dengan asam lima, bubuh lada pula. Memang nyakutlah kalau kita makan. Memang yang menarik makanan hanya ada di sini sahaja. Jadi kalau kita mari di Gua Musa, kita marilah di Hotel Kesedah untuk menikmati keselesaan penginapan dan juga keistimewaan makanan nasi kerabu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Datin Hajah Nur Khalidah binti Hasan, pengurus Kesedah Hotel Travel and Tours Sedia Berhad. Awal penubuhannya adalah pada tahun 1981 lagi. Pada masa tu di Gua Musang memang tak ada hotel lagi. Jadi pihak Kesedah iaitu Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan telah bercadang untuk membina sebuah hotel itu sebagai tempat penginapan bagi pegawai-pegawai kerajaan di mana diorang berurusan di Gua Musang. Okey, pagi ni kita akan tengok bunga rafflesia. Pagi-pagi lagi ni, hamba dikejutkan untuk nak kita tengok bunga rafflesia. Katanya bunga rafflesia ni terletak di Tanah Tinggi Lodging. Dalam perjalanan kita ni memang cukup-cukup teruja lah nak sampai sana tu. Dengan pemandangan yang cantiknya di tengah jalan ni, kita melihat dengan awan yang tebal, dengan kabus yang begitu tebal. Jadi kita rasa teruja untuk nak pergi ke lodging. Dah sampai di lodging pun kita. Sekarang ni kita berada di R&R Lodging Tanah Tinggi Gua Musa. Jadi lah ni kita diberi taklimat oleh juru tunjuk ataupun guide kita
untuk pendakian gunung yang kita ingin tuju ini. Pengangkutannya kita akan naik menggunakan pacuan 4 roda. Memang sini ni memang kita mencabar sikitlah. Kerana kita diberi taklimat. Dalam kenderaan ni pun kita kena duduk dengan steady, kena duduk dengan kemah. Tak boleh nak main-main sebab jalan dia memang jalan yang mencabar. Naik sampai di separuh jalan sahaja, kita disuruh pulak turun kena jalan kaki. Aduh, kita ingatkan boleh naik dengan pacuan 4 roda ni direct sampai ke tempat bunga Rafflesia kita nak pergi ni. Rupa-rupanya tidak. Terpaksalah kita kena berjalan kaki pula. Jadi dalam keadaan kita berjalan kaki tadi, dalam perjalanan kaki tadi kita pun banyak benda-benda yang cukup mencabar yang kita lalui untuk kita nak sampai ke di tempat bunga Rafflesia tersebut. Sebelum kita sampai di tempat bunga Rafflesia tu, kita jumpa dah bunga-bunga ni. Kita tengok ini bunga ke ataupun kubis. Rupanya bunga Rafflesia yang belum kembang. Jadi banyaklah bunga-bunga Rafflesia yang belum kembang ni kita temu sebelum kita menuju ke betul-betul tempat yang kita nak pergi ni. Jadi perjalanan kami ni lebih kurang menelan masa selama dalam sejam setengah untuk nak sampai dana. Jarak yang kita tuju ni sejauh 2,000 kaki mengikut kata juru tunjuk untuk pendakian ni. Jadi walau apa pun dengan perjalanan kita yang cukup mencabar ni, kita rasa suka. Sebab dalam tu kita boleh borok-borok, kita boleh buat-buat dengan saing-saing kita hak pergi sekali ni. Kita boleh tunjuk gapo dia ni. Ini adalah satu pengalaman bagi kami untuk kita nak pergi tengok bunga Rafflesia tersebut. Okey, bila sampai saja tempat bunga Rafflesia, kita tengok bunga ni memang kita cukup teruja kerana kita tidak pernah lagi kita boleh lihat bunga secantik macam ni, berkembang macam ni. Walaupun tadi kita sudah pernah mendaki gunung sejauh 2,000 kaki, tetapi semuanya hilang kerana kita boleh tengok bunga Rafflesia tersebut. Saya cukup teruja. Kalau anda rasa anda nak tengok, anda kena datang di Tanah Tinggi Lodging. Rupa-rupanya Rafflesia di lodging ni ada cerita. Cerita dia nya gini. Dia ni bersifat parasi dan berbau seperti bangkai. Tapi Rafflesia ni adalah bunga yang indah yang disayangi pencinta alam di seluruh dunia. Sebab spesies dia ni memang tidak banyak kita temui. Bunga yang terbesar ni hanya melata di hutan hujan 4 negara Asia Tenggara iaitu Malaysia, Indonesia, Thailand dan Filipina. Itu juga dilindungi sebab kemampuan hidupnya hanya di tanah tinggi dan hutan yang tebal. Sejak penemuan pertama spesies Rafflesia atau turut dikenali juga bunga Pakma sekitar 1816 di Bengkulu, Sumatera, menyusul beberapa penemuan lanjut pula bunga itu yang menjadi satu cabang pelancongan ekor negara asal. Di Malaysia, selain hutan sipir belum di Perak dan Gunung Kinabalu di Sabah sana, yang popular sebagai destinasi penempatan liar Rafflesia, Tanah Tinggi Lodging Gua Musa di Kelantan juga menjadi rumah buat bunga itu yang tidak ramai mengetahuinya.
Tidak tahulah di mana silapnya. Ketika itu apabila penempatan Rafflesia di lodging lebih disedari peneroka hutan yang membuka tanah untuk tujuan pertanian dan juga pengkaji dari Universiti Awal tempatan. Apabila kerajaan negeri mula mewartakan kawasan seluas 404 hektar itu sebagai kawasan perlindungan Rafflesia di lodging pada April tahun 2010, ramai pengendali industri pelancongan melihat prospek cerah tumbuhan itu. Mereka mula memperkenalkan pakej pelancongan eko di lodging dengan menjejak Rafflesia sebagai tarikat utama. Ramailah para pelancong pulaknya untuk mengikuti ekspedisi kerana bunga Rafflesia ni adalah bunga terbesar berkenaan bukan boleh ditemui dengan mudah di merata tempat. Spesies Rafflesia di lodging adalah Kerry, iaitu spesies kedua terbesar di dunia selepas Rafflesia arnoldi yang terdapat di Indonesia. Di Malaysia, spesies ini banyak di lodging, terutamanya di Kampung Jedip dekat Pusbro. Okey, untuk seterusnya, kita akan meneruskan perjalanan kita ke kawasan Sungai Rengit di perkampungan orang asli dan kita kena menaiki kereta pacuan 4 roda lah ataupun helak giadaba. Nak giden tu memang sukarlah. Kesukaran untuk memasuki kawasan kapur tu kita perlu melalui rintangan jalan yang cukup mencabar. Dan masyarakat orang asli di sini merupakan suku Temiar. Walaupun kelengkapan seperti elektrik masih belum sempurna dan bergantung dengan generator, tetapi terdapat satu air sungai memang jernih mengalir sebagai sumber air bersih. Suasana hok bersih, nyaman sangat selesa ni. Untuk menginap di kawasan perkampungan ini, kita mandi dengan air yang bersih ni, kita berasa sejuk, kita rasa teruja, kita amat-amat suka lah. Dan juga kita tergoda dengan air sungai. Kena berendam jugalah, nampak gayanya ni. Selepas seronok kita mandi-manda ni, lepas pada ni, kita akan terus ke perkampungan orang asli juga di Dewan Orang Asli Kuala Betis untuk kita menyaksikan tarian tradisional orang asli iaitu sewang. Jadi denu, siapa dia rasa nak joget, kita boleh joget sewang lah bersama-sama dengan masyarakat asli di Kampung Kuala Betis. Jadi kita nak pergi seterusnya ke tempat usahawan daripada Kesedah juga di kedai Benang Kreatif. Benang Kreatif ni dibuka secara rasminya pada 3 Oktober tahun 2016. Premis ini terletak di PT 8310 Wisma Serigalas, merupakan kedai jahit berkelompok yang menawarkan perkhidmatan secara pukal dan individu. Penubuhan Benang Kreatif ini adalah inisiatif daripada Kesedah yang menyediakan bantuan dari segi bimbingan dan keuangan di bawah program peningkatan pendapatan ataupun dipanggil PPP. Peserta Benang Kreatif ini adalah terdiri daripada mereka yang telah berjaya mengikuti dan menamatkan kursus program latihan dan kemahiran yang dipanggil PLKK secara jangka panjang yang dianjurkan oleh pihak Kesedah.
dan juga seramai 10 peserta yang mengendalikan operasi Benih Kreatif. Antara produk perkhidmatan yang ditawarkan oleh Benih Kreatif ni adalah jahit tai baju pengantin, uniform, jahit tai lansir, jahit tai tudung, jahit tai pakaian lelaki dan wanita, pakaian kanak-kanak atau pakaian dan lain-lain. Operasi Benih Kreatif ni mampu menjana pendapatan kira-kiranya lebih kurang 2,000 riyal sebulan kepada setiap peserta. Jadi kita pakak-pakak beri sokongan untuk para usahawan luar bandar kita ni meningkatkan lagi pendapatan dan juga memberi ruang untuk menjana pendapatan yang lebih tinggi. Matlamat tu semakin hari semakin cerah dah. Apabila kami pun berjaya buka Akademi Benih Kreatif pada 1 hari bulan 9 2020. Peringkat awal kami menerima tempahan daripada sekitar Guang Musang. Semakin hari kami pun belajar daripada kesilapan yang lepas-lepas tu. Kami berkembang sikit ke luar daerah, contohnya di Melapu. Sekarang ini kami tempah daripada Kota Baru, Topak. Kami pergi juga lah di sekolah-sekolah. Macam tempah di luar tu saya online lah biasanya. Daripada Kuala Lumpur, di Perak, biasanya saya terima tempah melalui online lah, jauh-jauh. InsyaAllah dalam perancangan dah kita akan buat terbit produk sendiri lah, produk Benih Kreatif. Contohnya macam kurta, baju Melayu, tudung. Macam sekarang ni pun ada dah produk, cuma kami tak meluaskan lagi lah. Macam contoh kami ada beg jeans kerah tangan lah, macam ikat rambut biasa-biasa gitu lah. Dah penat kita ni duduk jalan situ pergi sini, kita pun nak baliklah ke hotel Kesedah untuk kita nak berehat. Buka pintu bilik, tengok memang tempat yang cukup selesa. Kita pun sudah nampak bata, sudah nampak tilam. Jadi kita nak rehat dulu untuk sementara. Letih jalan hari ni. Jauh naik bukit, mandi sungai. Nak rehat dulu. Seterusnya, perjalanan kami akan menuju ke Gunung Setung atau turut dikenali sebagai Gunung Setung. Gunung Setung ni dia terletak di daerah Dabung, di dalam jajahan Kuala Krai, Kelantan. Walaupun dia berada di dalam jajahan Kuala Krai, ianya hampir dengan Bandar Gua Musang. Gunung ni setinggi 1,422 meter ataupun di dalam kakinya 4,964 kaki. Yang mana ia terletak di dalam hutan sipil Gunung Setung berhampiran air terjun Jelawar. Gunung ni menjadi lokasi popular kepada pendaki gunung kerana ianya sangat mencabar. Gunung Setung juga berada di jajaran Banjaran Titiwangsa dengan ketinggian 1,433 meter, terletak kira-kira 300 km dari Kota Baru dan digambarkan sebagai lokasi eko pelancongan terkenal di Malaysia kerana mengalir di kawasan itu adalah air terjun Jelawar setinggi 303 meter yang didakwa sebagai tertinggi di Asia Tenggara. Gunung Setung terletak di satu lembah yang dikelilingi oleh 4 gunung, iaitu Gunung Baso, Gunung Anak Noring, Gunung Camak dan Gunung Setung. Resort Jelawang berada di kaki air terjun Jelawang pada 666 kaki dari aras laut. Resort ini menawarkan kemudahan chalet, bilik mesyuarat, surau serta tandas. Pendaki boleh melaporkan diri di sini sebelum memulakan pendakian. Terdapat 2 lagi trek ke Bahas Camp dan berada di puncak air terjun Jelawar pada ketinggian 1,404 dari aras laut. Satu trek terus ke trek balok
dan satu lagi menyusuri kaki air terjun Jelaweh sebelum masuk ke trek balok. Jadi itulah sikit sebanyak lokasi-lokasi yang kita ikuti bersama dalam rancangan Kampung Cool. Okey, jadi kita pun sudah banyak tempat dah kita duk pergi. Kita pergi kok tu, kita pergi kok ni, kita pergi jalan sat ni, banyak tempat-tempat yang menarik, ada macam-macam di sekitar Gua Musang ni. Jadi tak rugilah kalau dah mau pakat mari sini. Banyak dah tempat-tempat hamba cerita sat ni. Jadi jangan lupa kalau anda nak rasa sendiri keindahan, anda nak tengok sendiri keindahan, anda nak rasa sendiri kenikmatan apa yang ada di Gua Musang ni, jangan lupa pakat mari di Gua Musang. Pakat mari Gua Musang, tidak rugilah tuwe-tuwe. Rancangan Kampung Cool itu tadi diterbitkan dan ditaja oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar.